Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru-guru penolong kanan petanam negeri Sabah yang saya kasihi, pegawai daripada PPP Negeri Sabah. Kenalkan diri, nama saya Muhammad Aiman Naim Roslan, penolong pengarah Seksyen Audisi dan Promosi. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada JPN Negeri Sabah kerana menjemput bahagian kementerian pelajar menyampaikan taklimat pada sesi pagi ni. Sesi ni sesi refreshment ikut kan. Mungkin semua para guru tingkatan 6 ni sebenarnya dah sangat-sangat expert sebenarnya tentang taklimat UPU ni. Jadi semalam kami baru saja bersama dengan JPN Negeri Melaka dan juga dengan JPN Negeri Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan online juga sesi ini. Jadi hari ni kita bersama dengan JPN Negeri Sabah, insyaAllah. Jadi untuk pengenalan taklimat kemasukan pelajar bagi kemasukan ke Universiti Awam, Politeknik, College Community dan ILKA. Jadi sedikit pengenalan background tentang UPU kan. Pada tahun 1972, unit pusat universiti telah ditubuhkan. Kemudian pada tahun 2005, kita dah rebranding kepada bahagian pengurusan kemasukan pelajar. Dan kemudian pada tahun 2019 sehingga kini, nama baru adalah bahagian kemasukan pelajar IPTA. Tapi lebih kita sinonim dengan gelaran UPU lah, dekat di hati student semua orang kan. Jadi peranan UPU ni sebenarnya adalah menyelaras kemasukan pelajar bagi program di peringkat sijil, asasi diploma dan juga degree ke Universiti Awam, Politeknik, College Community dan juga ILKA. Jadi fungsi UPU adalah merancang, mengurus, mengubah dan melaksana dasar dan prosedur serta syarat kemasukan pelajar. Okay. Kemudian sedikit disclaimer tentang logo UPU lah. Sebab hari ni kita tengok banyak salah guna tentang logo UPU ni. So perlu diingatkanlah supaya setiap logo UPU yang digunakan tu perlu mendapat kelulusan daripada pengarah bahagian kemasukan pelajar lah. Okey, untuk seterusnya, ini adalah senarai institusi di bawah UPU Online. Ada 20 universiti awam yang diselaraskan. Saya fokus kepada universiti awam. Kemudian kita bahagikan kepada 4 kluster. Iaitu yang pertama adalah Universiti Pendidikan. Dalam kluster yang pertama ni, dia ada Universiti Melaya, Institut Sains Malaysia, Institut Kebangsaan Malaysia, UKM, UPM dan juga UTM. Kelima-lima universiti ini adalah berfokus kepada program-program yang menawarkan kepada pendidikan. Kemudian universiti berfokus terdapat di UUM Utara Malaysia di Kedah, mana fokusnya adalah kepada program-program pengurusan. Kemudian di UPSI, sedia maklum, fokus kepada program-program pendidikan. Di Universiti Malaysia Terengganu, ada program-program yang menawarkan banyak pelancongan, merin. Kemudian Universiti Malaysia Kelantan menawarkan program-program yang berfokus kepada keusahawanan, entrepreneurship, dan juga UPNM iaitu menawarkan program-program yang lebih kepada ketenteraan ataupun pertahanan. Kemudian kluster yang ketiga adalah Universiti Teknikal, yang mana kita pecahkan kepada 4 universiti ataupun kita panggil Universiti MTON lah. Yang pertama adalah UTM di Melaka, kemudian di Unimap di Perlis, UTHM dan juga di UMP. Kemudian Universiti Komprehensif iaitu terdiri daripada UNIMAS, UIA, kemudian Universiti Sains Islam Malaysia, UNIZA, kemudian UiTM dan Universiti Malaysia Sabah. Ini universiti yang banyak menawarkan program-program yang lebih menyeluruh lah. Banyak program-program yang lebih menyeluruh. So dalam universiti ini ada 20 universiti awam yang menawarkan program-program bagi lepasan Afrika secara. Kemudian seterusnya, kategori pemohon. Saya difahamkan dalam ni semuanya guru-guru kita enam kan. Jadi untuk lepasan STPM 2023 ada 2 kategori, iaitu kategori A dan juga kategori S. Kategori A ni kepada aliran sastra. Jadi bagi calon yang mengambil kategori S adalah calon aliran sains lah. Jadi andai kata sekiranya ada pelajar-pelajar daripada tuan-tuan dan perempuan yang tahun lepas tak memohon kembali, so calon tersebut
akan dikategorikan di bawah kategori F, iaitu kategori STPM bukan tahun semasa. Maksudnya dia boleh juga buat permohonan tapi di kategori F. Okey, seterusnya ini adalah syarat am lepasan STPM setaraf, iaitu terbuka kepada warga negara Malaysia, pemasyarakatan tetap dan pemasyarakatan sementara yang mempunyai kad pengenalan. Jadi kalau pemohon yang bukan warga Malaysia, iaitu pemegang MyPR dan MyKAS, yang kad warna merah dan juga kad hijau itu, akan diproses tertakluk kepada syarat-syarat kemasukan kategori bukan warga negara. Jadi secara umumnya adalah syarat am dia bagi lepasan STPM 2023, SPM mestilah keujian bahasa Melayu dan juga lulus sejarah. Kemudian ini penting, PNGK at least 2.0 dan juga mendapat grade C dalam 3 mata pelajaran termasuk pengajian am. Ini kena ingatkan para pelajar supaya pengajian am tu perlu mendapat kredit lah, grade C tu. Kemudian perlu juga mendapat muat sekurang-kurangnya band 1 atau band 1.0. Jadi keputusan muat yang diperoleh sebelum atau pada tarikh tutup permohonan dan rayuan adalah sah dan diguna pakai sehingga tarikh pendaftaran semester 1 2024-2025. Jadi muat ni adalah pentinglah untuk membuat permohonan ke peringkat ijazah sarjana muda. Jadi seterusnya ini juga sama kategori syarat dan sebagainya. Cuma dia fokus pada lepasan yang F tadilah. STPM bukan tahun semasa, syarat juga sama, cuma kategori saja berbeza. Seterusnya, ini adalah penentuan aliran bagi lepasan STPM setara. Jadi bagi lepasan STPM, calon mengambil mana-mana 2 subjek berikut, iaitu matematik M, matematik T, further matematik, fizik, kimia, biologi, sains sukan dan juga teknologi maklumat komunikasi ICT. Jadi pemohon yang tidak memenuhi aliran sains secara automatik akan dimasukkan ke aliran sastra. Okey, ini adalah pengiraan merit bagi lepasan STPM. Jadi untuk lepasan STPM, PNGK akan dibekalkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia dan MPN, di mana bahagian UPU akan buat padanan data dengan pihak MPM. Jadi para pelajar tidak perlu memasukkan result sebagainya. Jadi cara pengiraannya adalah sangat simple, iaitu masukkan saja PNGK dan dibagi dengan jumlah keseluruhan PNGK 40% dan didarab dengan 90%, maka dapatlah markah akademik yang mana membawa peratus 90%. Kemudian seterusnya, jadi markah kurikulum bagi lepasan STPM adalah sebanyak 10%, dan markah ini juga kita akan dapat daripada bahagian sukan di SKK KPM. Jadi markah merit 90 akademik plus dengan markah kurikulum, maka akan dapatlah markah merit bagi calon STPM tersebut. So ini adalah dasar dan kriteria bagi lepasan STPM secara. Yang pertama adalah pencapaian akademik dalam peperiksaan STPM taraf dan SPM. So ini merujuk kepada tahap pencapaian akademik di SPM dan result dia tu, PNGK tu kan. Kemudian perlu juga melihat kepada pencapaian dalam aktiviti core curriculum. So yang 10% tadi. So kedua-dua tu akan memberi kesan kepada permohonan calon sekiranya markah itu mendapat rendah lah. Kemudian kombinasi pengajian agak penting. Ada yang program M. So calon perlu terhadap ini dipilih. So mungkin di start pada supaya apa yang pilih itu memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh awam. Jadi yang keempat adalah grade mata pelajaran untuk tujuan pengiraan markah akademik. Kemudian yang kelima adalah memenuhi syarat khas seperti yang ditetapkan oleh Ini yang saya maklumkan tadi, iaitu calon-calon guru-guru kena advise pada calon melihat pada panduan
Nanti saya akan kongsikan di hujung taklimat. Yang mana e-panduan ni adalah mengumpulkan semua syarat-syarat am dan juga syarat-syarat khas program pengajian yang ditawarkan oleh semua si awam. Yang mana syarat-syarat ni yang sebenarnya calon-calon tu kena penuhi. Kalau tidak memenuhi maka permohonan calon itu akan terjejas. Kemudian yang keenam adalah mendapat sekurang-kurangnya band 1, kemudian lulus temu 2 dan atau ujian. Ini bagi calon-calon yang nak memohon program-program yang bertemu 2 dan juga ujian. Kemudian adalah pilih program pengajian mengikut keutamaan. Ini tuan-tuan dan puan-puan perlu advise kepada calon pelajar supaya memilih program itu mengikut keutamaan, iaitu kepada minat dan melihat juga kepada pencapaian. Dan semua itu boleh di-refer dalam e-panduan, nanti saya akan kongsikan. Kemudian bilangan tempat yang disediakan oleh usia awam. Jadi dasar pemilihan adalah berdasarkan prinsip meritokrasi dengan menggunakan pakai 90 markah akademik dan 10% markah kurikulum. Jadi sedikit kriteria tambahan bagi program ijazah sarjana muda pendidikan ISMP, ini calon-calon yang ingin melanjut membuat pilihan dalam program pendidikan, maka dia kena melepasi tahap minimum ujian maksi dan juga lulus ujian khas yang ditetapkan dan diperlaku temu 2. So kepada calon yang ingin membuat permohonan tersebut, pilihan tersebut hanya akan appear, akan terpapar program pendidikan di pilihan pertama dan kedua sahaja cikgu. Pilihan ketiga, keempat dia tidak akan terpapar program-program yang pendidikan. So boleh maklumkan kepada para pelajar supaya sekiranya ingin membuat program-program yang pendidikan, boleh cari di pilihan pertama dan kedua. Baik, dalam pilihan pertama dan kedua sahaja yang akan memaparkan program-program pendidikan di peringkat ijazah. Kemudian seterusnya, ini adalah panduan ataupun guideline permohonan UPU online. Yang pertama adalah bayaran proses UPU online. So untuk bayaran proses UPU online, kita maklum sehingga kini kita belum dapat confirmation lagi sama ada tahun ini percuma ataupun perlu membuat bayaran semula kan. Jadi apa-apa kita tunggu kenyataan media yang akan dikeluarkan oleh KPT. Kemudian perlu layari portal rasmi UPU, upu.mohe.gov.my. So nanti bila dah sekiranya dah permohonan telah dibuka, calon-calon perlu masuk dalam portal, kemudian pastikan kategori calon. Jadi kan S dan juga A tu. Harapnya tidak silap kategori. Sebab sekiranya silap, maka calon perlu menghubungi UPU hotline dan maklumkan kepada kami sekiranya tersilap kategori supaya tindakan tu dapat diambil awal lah, supaya nanti tidak berlaku salah isi borang tersebut. Kemudian adalah yang keempat, e-panduan. Semak syarat kelayakan di e-panduan UPU online. Ini yang saya rasa sangat penting. Yang mana banyak para pelajar memilih program-program yang sebenarnya tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan, tidak bersesuaian dengan apa yang telah dinyatakan oleh universiti tersebut. Kemudian kira merit. Kira merit ini penting. Merit ialah kita tahu tahap satu kedudukan di mana. Merit dan meritnya tak program untuk menunjuk decision dan kita tahu sebenarnya kita tak boleh letak pada pilihan pertama dan kedua. Sebab apa? Sebab persaingan tu sangat tinggi. So dengan kita tahu markah merit dan juga kita susun untuk keutamaan tu akan dapat meluaskan peluang kita untuk nak dapat satu program tersebut lah. Kemudian semak trend permohonan dan penawaran. Tadi saya stop dekat semak trend permohonan kan. Maksudnya bila di dalam orang tu calon boleh melihat sendiri bagaimana satu program itu pada tahun ini trend dia macam mana. Dari segi peraturan merit sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah semak laluan kerjaya. Ini juga calon boleh akses di dalam borang tersebut, boleh tahu hala tuju. Sekiranya saya ambil course ni, saya akan menjadi apa selepas ini. Jadi hala tuju selepas program tersebut. Kemudian isi permohonan UPU online. Kemudian pastikan mengisi maklumat yang bertanda star dengan lengkap. Kemudian pilih program keutamaan. Kemudian lengkapkan program permohonan. Yang kedua sangat penting, klik butang simpan. Ini yang calon kadang-kadang lupa untuk nak buat klik butang simpan. Sebab apa? Bila dah isi tu, hakikatnya dia
klik butang simpan, apa kesan dia? Kesan dia adalah kita akan dapat detect permohonan dia pun sebenarnya tak dapat diproses. Sebab kita tidak mendapat pengesahan daripada calon. So saya advise kepada calon guru-guru supaya nasihatkan setiap kali permohonan tekan butang simpan dan juga cetak slip permohonan ataupun save supaya ada bukti sekiranya berlaku masalah teknikal dan boleh merujuk dengan pihak UPU semula. So pastikan simpan slip permohonan tersebut sebagai bukti dan juga bila mana dah tekan butang simpan tu, maka kita akan pihak UPU akan dapat data tersebut dan kita tahu bila tarikh calon tersebut mengesahkan permohonan dan calon boleh memaskini pilihan program tanpa had. Maksudnya dia boleh je masuk pada bila masa sehingga tarikh tutup permohonan. So perlu diingatkan supaya klik butang simpan. Kalau macam was-was ataupun tak confident dah hantar atau belum, boleh call saja pihak UPU hotline untuk nak tanya saya dia punya permohonan ni dah masuk belum kan, supaya kita dapat tahu. Sebab kami dan pihak UPU banyak menerima kes-kes macam student dia ingat dia dah mohon tapi sebenarnya dia hanya kemaskini tapi dia tak hantar permohonan, menyebabkan permohonan dia tu tak diproses. So kami akan nampak lah merah-merah, maksudnya dia tak hantar permohonan. So pastikan klik butang simpan dan juga cetak slip permohonan dan simpan lah. Okay, seterusnya ini tips memilih program. Pertama adalah memilih syarat am dan juga syarat khas program yang saya sebutkan tadi. Syarat khas program tu boleh didapati di dalam e-panduan. Kemudian pilih program yang diminati. Maksudnya kena letak susun keutamaan tu berdasarkan pilihan program yang telah kita dah memang nak sambung dalam program tersebut. Kemudian semak uratan merit. Uratan merit ni adalah guideline dan panduan kepada calon nak memohon satu program. Kemudian adalah susun program ikut keutamaan, kemudian rujuk kaunselor ataupun guru-guru, kemudian pelbagai pilihan dan juga bidang dalam IPTA tersebut. Okey, kemudian kenapa satu permohonan tu berjaya dan gagal? So saya nak fokuskan kepada kenapa yang gagal. Pertama, tidak tekan butang simpan. Ini adalah banyak kes yang kami terima, tidak tekan butang simpan. So nasihat kepada semua para pelajar supaya menekan butang simpan. Kemudian tidak memenuhi syarat am dan syarat khas program pengajian. So sekiranya calon tidak memenuhi syarat am, iaitu adalah 2.0 tadi kan. Kalau calon dapat 1.9 dalam sistem UPU, memang kita akan tidak akan membenarkan calon tersebut untuk membuat permohonan. Dan juga sekiranya dia dapat C- dalam penilaian am, dia juga tidak memenuhi syarat am permohonan. So pastikan dua syarat am itu dipenuhi dengan baiklah cikgu. Kemudian tiada kekosongan tempat, terutama program-program kompetitif. Kemudian gagal dalam saringan temu duga dan atau ujian. Kemudian kedudukan merit yang rendah. So ini adalah faktor-faktor kenapa sesuatu calon tu tidak mendapat tawaran di online. So ini adalah khas melibatkan 4 kumpulan sasar. So sebenarnya yang pertama adalah pihak UPU akan membuat padanan data dengan ICU, iaitu unit penyelesaian pelaksanaan yang bagi kategori B40. Dan kita ada kemudian kita ada kategori orang asli, iaitu pihak UPU akan memadamkan data dengan Jabatan Pendaftaran Negara JPN bagi kaum orang asli. Kemudian bagi OKU dan lepasan institusi di bawah JKM, berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Maksudnya sekiranya calon berdaftar, maka kita akan dapatlah padanan data tersebut. Kemudian atlet, iaitu berdaftar dengan bahagian sukan, co-curriculum dan kesenian BSKK KPM atau serta sukan bahagian perancangan strategik UPS KPT. Jadi sekiranya ada para pelajar, guru-guru yang terlibat dalam aktiviti sukan dan penyertaan sekurang-kurangnya mewakili negeri, maka perlu mendaftarkanlah nama tersebut dengan bahagian-bahagian yang disebutkan tadi supaya dia mendapat peluang yang lebih cerah. Lalu khas ini dia bersaing dalam kategori lalu khas saja. Itu seringkasnya lah. Jadi kita dah isi borang sebagainya, maka sampai masa untuk kita buat semakan keputusan, maka ada 5 pautan yang boleh calon akses, iaitu di laman web UPU Online, di UTM, UUM, UNIMAS, UMS, UMT. So calon ni boleh saja akses saja mana-mana platform link ni supaya untuk menyemak keputusan tersebut. Kemudian ada juga apps UPU Pocket. Ini apps yang mana
calon-calon dan guru-guru perlu ada dalam phone masing-masing. Sebab app ni sebenarnya sangat membantu, sangat-sangat friendly dan boleh akses pelbagai, iaitu boleh lihat syarat, boleh tengok takwim. Dalam UiPakat juga ada kiraan merit. So semua elemen-elemen tu sudah ada dalam UiPakat. Kemudian sekiranya ada pertanyaan, boleh hubungi hotline UPU itu 0386842363. Ini untuk office hour saya cikgu. Sekiranya kalau pelajar-pelajar call pada waktu selain office hour memang tidak berangkat lah. Kemudian surat tawaran rasmi akan dikeluarkan oleh IPTA tersebut kerana dia akan diumumkan melalui laman web masing-masing lah. So, bila dia semak dalam pautan UPU laman web kita, maka akan ada link tersebut, maka dia klik saja, maka dia akan bawa kepada portal universiti yang menawarkan surat tawaran tersebut lah. Jadi sekiranya pemohon yang tidak menjawab setuju terima atau tolak selepas tempoh ditetapkan, secara automatik dikemaskini sebagai menolak tawaran. Maksudnya sekiranya calon tidak membuat apa-apa pengesahan, maka akan dikemaskini juga sebagai menolak tawaran. Jadi tempoh setuju terima adalah sebanyak 9 hari. Ini adalah rayuan. Apa akan jadi sekiranya calon tidak berjaya pada permohonan perdana, maka akan ada link untuk calon terus membuat rayuan situ. Klik saja link tersebut, maka calon boleh membuat rayuan dengan mengisi 4 sahaja pilihan program. So permohonan rayuan hanya dibuka dalam tempoh 10 hari selepas keputusan permohonan kemasukan diumumkan. So dekat sini para guru perlu advise kepada calon supaya sekiranya tidak dapat pada fasa perdana, maka boleh merayu terus dalam portal itu tersebut. Kita akan sediakan link tersebut. Kita klik dan buat saja permohonan tersebut. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah purata merit bagi lepasan STPM setara. Ini adalah comparison. Contohnya, bagi kos sains komputer, kita tengok sini ada banyak pelbagai universiti yang menawarkan program sains komputer. Tetapi dari segi markah meritnya adalah berbeza. So, apa yang saya nak sampaikan sini adalah sekiranya calon-calon yang ingin memohon dalam kos sarjana muda perlu melihat purata merit calon tersebut dengan purata merit yang telah ditetapkan oleh Universiti Awam. Supaya sebenarnya banyak lagi universiti yang menawarkan program-program sains komputer dengan purata merit yang sebenarnya lebih rendah. Contohnya di Uniza 86.06. Tapi kalau calon pilih sains komputer di UPM, purata merit 98.61. Bermaksud calon kena bersaing dengan para pelajar yang mendapat purata merit yang sangat tinggi. So, dekat sini calon boleh membuat pilihan program tu di pelbagai universiti dengan bidang yang sama. Tapi kalau dia pilih program yang sama di universiti yang sama, tak boleh lah. Dia kena pelbagaikan bidang dan juga pelbagaikan universiti lah. Itu lebih baik. Kemudian seterusnya, ini adalah 10 teratas permohonan pilihan pertama calon SPM setara. Kalau kita tengok yang pertama tu kan, ramai yang nak sambung ke ijazah sarjana muda pendidikan orang kanak-kanak dengan kepujian. Maksudnya dia ada hashtag belakang tu, maksudnya dia adalah program bertemuruga. Program bertemuruga ni dia ada di pilihan pertama sehingga pilihan keempat sahaja cikgu. Kalau pendidikan, pilihan pertama hingga pilihan kedua. So dekat sini kita dapat tengok bagaimana kos-kos yang menjadi permintaan ramai. Ijazah sarjana muda pendidikan bahasa Melayu, sarjana muda perakaunan, nombor 3 UiTM, UPSI, sarjana muda pendidikan sains sukan. So ini adalah contoh-contoh yang mana yang menjadi permintaan ataupun kos-kos yang ramai pelajar nak mohon pada sesi tahun lepas. So dinasihatkan supaya membuat permohonan mengikut pencapaian akademik calon tersebut lah. Kemudian seterusnya, ini adalah program-program pengajian kompetitif. Ada 10, iaitu perubatan, pergigian, farmasi, perakaunan, undang-undang, dan yang ke-6 hingga ke-10 itu adalah program-program kejuruteraan. Ini yang program-program yang mana sekiranya calon tu nak pilih program perubatan, program pergigian, perlu mendapat pencapaian akademik yang markah meritnya kalau boleh 90% ke atas. Kan? Sebab apa? Sebab
90% yang dapat tu pun belum tentu dapat lagi, sebab program komputer ni kebanyakannya dia akan ada interview. So dekat interview tu lah dia akan menyebabkan sama ada calon tu dia terima ataupun tidak. Dan dia akan tengok juga program merit. Dan last sekali, sekiranya calon tu gagal dalam temuruga, maka walaupun dia dapat program merit yang tinggi, dia pun tidak akan ditawarkan tempat. Ini adalah program pengajian seleksi akademik 2024-2025. Pada tahun ni, program bagi lepasan SPM ada 1,105 dan juga program baru adalah 17 program baru dan juga program temuruga 287 program temuruga yang dibuka kepada lepasan SPM sekarang. Jadi jumlah program secara totalnya adalah 1105. So dalam borang PPA online tu akan terpapar 1105 program-program bagi lepasan SPM sekarang. Ini adalah bahan media sosial bagi UPU. Kita ada Facebook, TikTok, Instagram dan YouTube. Jadi kalau calon-calon ingin mendapatkan maklumat, boleh terus layari Facebook Kemasukan BBKP JPT, mana dalam ni kita ada banyak slot in tentang taklimat, tentang sharing daripada isi awam, tentang kos-kos yang ingin diambil. So sangat bermanfaat. Kemudian TikTok, kalau sekiranya nak ingin mendapatkan maklumat-maklumat tentang video-video pendek, video-video tentang syarat kemasukan sebagainya, so boleh layari TikTok BKPA UPU, mana lebih infonya lebih padat dan juga lebih ringkas lah. Kemudian di Instagram ni kami banyak share tentang kebahasan poster, tentang bila cara buka, bila sesuatu pasal kemaskini perlu dibuat sebagainya tu, boleh dapat maklumat tu di Instagram, di kemasukan BKPA. Kemudian di YouTube, calon dan cikgu boleh subscribe BKPA UPU, mana dalam YouTube ni banyak program-program ataupun taklimat yang pihak UPU telah laksanakan dan boleh melihat semula lah dalam YouTube tersebut. Kemudian ini adalah cara penghantaran maklum malas ataupun email sekiranya calon-calon ingin mengajukan soalan ataupun permasalahan lah. So ini adalah maklum malas. Pertama, calon-calon pilih jenis maklum malas yang ingin dikemukakan. Dalamnya ada item sebuah soalan, kemudian lengkapkanlah borang maklum malas tersebut. Dan yang ketiga sekali paling penting, bila dah selesai buat semua tersebut, maka perlu simpan, ada butang itu simpan nombor unit ID maklum malas. Sebab bila dia simpan nombor unit ID tu, dia akan dapat lihat sama ada maklumat tersebut telah selesai ataupun belum lah. Kemudian kalau sekiranya calon ingin menghantar email, perlu masukkan nama, nombor IC dan juga telefon. So 3 benda ni lah cikgu. Kerana para pelajar ada sebarang masalah, boleh sertakan nama, nombor IC dan juga nombor telefon supaya pihak UPU boleh address apa masalah yang dihadapi dan boleh hubungi semula lah. So ini langkah-langkah menggunakan e-panduan. Saya percaya guru-guru semua telah install app CPA Pocket. Dalam ni sangat-sangat friendly lah dan info-info yang diterima tu pun juga sangat up to date lah. So ini adalah cara nak gunakan kertas merit. Dalam ni pun senang, tak perlu nak kira manual. Cikgu-cikgu boleh saja terus masuk dalam UB Pocket dan juga kira purata merit, markah merit tersebut lah bagi calon-calon tersebut. Kemudian ini adalah portal utama UPU dan juga fungsi. Calon-calon boleh masuk dalam ni dan mendapat akses lah. Contohnya dalam portal ni kita ada paparan seperti e-panduan, pekeliling, UPU Pocket, UPU Chat. UPU Chat ni dia robot lah, maksudnya kalau tanya soalan umum, dia boleh jawab. Maklum balas, and then portal hebahan rayuan sebagainya, semuanya kita akan masukkan dalam portal UPU. Jadi untuk fasa permohonan pertama, kita akan jangkakan dalam bulan 2 ni, tak lama lagi. Cuma kita belum dapat pengesahan untuk nak kenyataan media. Jadi dalam fasa permohonan pertama akan ada akan dibuka dan juga kita ada fasa permohonan kedua. Dan ini dia akan ada fasa pengemaskinian. Pengemaskinian ni yang calon-calon perlu masuk semula dan membuat kemaskini balik. Sebab pada waktu ni lah calon-calon boleh menukar pilihan program bagi lepasan STPM tersebut. Dia boleh tukar dan juga update result sebenar lah berdasarkan the final result STPM tersebut. Ini adalah hubungi kami. Ini adalah email UPU
moce.gov.my. Kemudian boleh barang persoalan boleh sahaja call hotline UPU 0386842363. Sekiranya ada maklum balas yang ingin hantar, boleh hantar maklum balas ke maklum balas pelanggan. Kemudian UPU Pocket seperti sedia maklum, install saja UPU Pocket, insyaAllah akan memudahkan carian-carian program, syarat, akan memudahkan takwim bila nak tengok, bila hebahan dibuka, bila sesi temu dulu dilaksanakan. So semua itu akan didapat akses dalam UPU Pocket. So ini adalah maklum balas pengunjung. Mungkin saya minta bantuan untuk cikgu-cikgu untuk sekianlah maklum balas pengunjung program untuk pada hari ini. Ini adalah jom masuk U2024. Yang mana kita semua dah familiar. Kita akan mengadakan jom masuk U2024. Yang mana kita akan bermula lah pada bulan Mei. Awal bulan Mei kita akan memula di UiTM Cawangan Perak. Kemudian di zon tengah 2 kita akan pergi di Universiti Putra Malaysia. Kemudian di zon Sarawak 1 di UNIMAS. Kemudian zon Sarawak 2 UiTM Cawangan Sarawak. Zon Sabah 1 di UMS Sabah pada bulan Mei. Kemudian di zon Timur Universiti Malaysia Kelantan. Dan zon utara di UNIMAP. Kemudian di zon Timur 2 UMPSA. Zon selatan di UTHM. Dan last kali kita akan jelajah di Sabah, UiTM Cawangan Sabah. Jadi mungkin tuan-tuan boleh beritahu kepada calon sekiranya ada permasalahan, boleh hadir ke Karnival Jom Masuk U, yang mana waktu ni kami akan datang, dan dekat situ calon boleh terus direct untuk nak mengemukakan permohonan. So saya rasa mungkin sekadar itu saja pengisian taklimat untuk pada pagi ini.